Terima kasih Puan Timbalan Speaker. Hari ini Puchong ingin membawa 8 cadangan kepada kerajaan. Harap saya boleh habiskan dalam masa yang diberikan. I'll go straight to the point dengan izin. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, setiap tahun kira-kira 1,800 wanita didiagnosis dengan kanser cervix dan kira-kira 900 meninggal dunia akibat penyakit ini. Kanser cervix menduduki tempat keempat kanser paling kerap di kalangan wanita di Malaysia dan kedua kanser paling kerap di kalangan wanita berumur antara 15 dan 44 tahun. Saringan HPV boleh mengurang insiden kanser cervix dengan ketara. Oleh itu, cadangan pertama Puchong kepada kerajaan ialah memasukkan saringan HPV dalam skim peduli kesihatan PEKA B40. Untuk memandangkan sekarang kerajaan sedia memasukkan saringan penyakit kencing manis. Dalam isu yang sama, saya juga ingin menarik perhatian YB sekalian bahawa program vaksinasi HPV telah terkendala sejak permulaan wabak COVID-19. Untuk makluman semua, program vaksinasi HPV telah pun diperkenalkan di Malaysia sejak 2010 untuk pelajar perempuan berumur 13 tahun. Ia telah mendapat sambutan yang sangat baik daripada ibu bapa dan pelajar. Lebih daripada 90% mengambil suntikan vaksin apabila diberi. Walau bagaimanapun, pandemik COVID-19 telah pun menyebabkan sekolah-sekolah ditutup serta pengalihan peruntukan kerajaan kepada program vaksinasi COVID-19. Menurut statistik Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia, lebih daripada 500,000 kanak-kanak perempuan telah pun terlepas suntikan vaksin HPV ataupun mendapat suntikan yang tidak lengkap. Kesan situasi ini akan menyebabkan peningkatan kes kanser cervix dan penyakit-penyakit berkaitan pada tahun-tahun akan datang. Dengan itu, cadangan kedua Puchong adalah supaya kerajaan memulakan semula program imunisasi HPV dan menjalankan program catch up yang tersusun untuk mereka yang terlibat dalam yang terlepas suntikan HPV. Tuan Speaker, cadangan ketiga saya adalah berkenaan dengan hepatitis B. Hepatitis B boleh membahayakan nyawa dengan membawa komplikasi serius seperti sirosis atau gagal hati atau kanser hati. Malaysia telah memperkenalkan vaksin hepatitis B sejak tahun 1989 dan kini liputan vaksinasi hepatitis B adalah lebih daripada 95%. Walau bagaimanapun, insiden hepatitis B telah pun meningkat daripada 2.26 bagi setiap 100,000 penduduk pada 2010 kepada 12.65 pada 2015. Antara cara utama penularan hepatitis B virus HBV adalah satu, daripada ibu kepada bayi. Kedua adalah daripada kanak-kanak kepada kanak-kanak. Ketiga, suntikan dan pemindahan darah yang tidak selamat dan sebagainya. Jika kita boleh mencegah penularan daripada ibu kepada anak bayi, maka insiden penularan daripada kanak-kanak ke kanak-kanak juga akan dikurangkan. Untuk mencegah penularan hepatitis B daripada ibu kepada bayi, Puchong mencadangkan kerajaan untuk menjadikan saringan HBV universal di kalangan wanita hamil, seperti yang dijalankan di Singapura dan Hong Kong. Sebenarnya, semua wanita hamil diperiksa secara rutin untuk HIV dan sifilis di klinik kerajaan pada lawatan pertama. Apa yang diperlukan sekarang ialah menghantar sampel darah yang sama untuk saringan HBV. Untuk makluman yang berhormat sekalian, saringan HBV kosnya kurang daripada RM3 seseorang. Cadangan ini hanya memerlukan peruntukan kira-kira 1.5 juta ringgit sahaja dan tidak melibatkan sebarang perubahan proses. Oleh itu, saringan hepatitis B universal di kalangan wanita hamil adalah low hanging fruit untuk menurunkan secara ketara insiden hepatitis B di Malaysia. Tuan Speaker, cadangan keempat dan kelima saya adalah berkenaan dengan isu pelancongan. Kerajaan telah mengumumkan bahawa cukai barangan mewah akan diperkenalkan. Saya sangat bimbang bahawa cukai ini akan menjejas daya tarikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan pilihan,
terutamanya di kalangan rakyat China, di mana simpanan lebihan mereka sekarang telah pun mencecah 3.5 triliun ringgit dari tahun 2020 hingga 2022. Hasil daripada zero COVID policy di China, menurut JP Morgan Chase & Co. Dengan itu, Puchong mencadangkan kerajaan untuk mengecualikan pelancong dari cukai barangan mewah dengan menyediakan fasiliti bayaran balik cukai kepada golongan pelancong seperti VAT refund yang diamalkan di negara-negara lain seperti Singapura, Australia, Kanada, negara-negara EU, Korea Selatan dan Jepun. Tuan Speaker, program Malaysia My Second Home MM2H telah pun mendapat sambutan yang baik sejak 2002. Peserta-peserta MM2H ini bagai pelancong jangka masa panjang. Berbanding dengan pelancong-pelancong biasa, mereka lebih berkemungkinan berbelanja di luar ekosistem pelancongan seperti makan di mamak, melanggani kedai-kedai tempatan dan sebagainya. MM2H telah berjaya menjana sejumlah 26.7 bilion ringgit untuk Malaysia dari tahun 2002 hingga 2019. Dengan strategi yang betul, program ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjana pendapatan yang lebih tinggi untuk negara kita. Walau bagaimanapun, MM2H telah pun diberhentikan pada tahun 2020. Dan apabila dihidupkan semula, semua terkejut bahawa ia telah pun diletakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri. Yang paling penting, kerajaan masa itu telah pun mengubah syarat-syarat MM2H secara mendadak dengan meningkatkan pendapatan bulanan minimum daripada 10,000 sebulan kepada 40,000 sebulan dan simpanan deposit tetap FD ke 1 juta ringgit. Perubahan dasar MM2H di samping karena birokrasi telah pun menjadikan Malaysia tidak lagi menarik dan kompetitif dalam pasaran ini berbanding dengan negara-negara jiran kita. Dengan itu, Puchong mencadangkan kerajaan untuk meletakkan balik MM2H di bawah Kementerian Pelancongan yang jauh lebih berpengalaman dalam memasarkan dan mengendali MM2H dan kaji semula perubahan dasar MM2H yang diperkenalkan pada tahun 2021 dengan kadar segera. If we do not want to lose out, we have to act very fast. Dengan izin. Tuan Speaker, sekarang saya ingin mengalih ke isu pengangkutan awam. Kerajaan telah mengumumkan bahawa MRT3 akan pun diteruskan dengan jumlah perbelanjaan kurang daripada 45 bilion ringgit. Walaupun ada penjibatan, jika kita mengambil kira MRT1 dan MRT2 yang membelanja 21 bilion ringgit dan 33 bilion ringgit masing-masing, negara kita bakal belanja sejumlah 100 bilion ringgit untuk membina MRT. Walau bagaimanapun, tiada pun pengumuman yang peruntukan yang signifikan setakat ini untuk meningkatkan jumlah bas di Lembah Kelang dan di Malaysia. Tuan Speaker, perancangan bandar Kuala Lumpur telah pun mewujudkan urban sprawl, di mana perkembangan bandar menyebar ke kawasan sekeliling dan mengakibatkan corak pertumbuhan yang tidak berpusat. Ini telah pun menyumbang kepada pembangunan bandar-bandar satelit di Lembah Kelang, termasuk Petaling Jaya, Subang Jaya, Puchong, Sedang, Shah Alam dan lain-lain. Walaupun rail boleh menjadi asas pengangkutan awam, jaringan bas yang lebih luas adalah sangat penting untuk menghubungkan Lembah Kelang yang berciri urban sprawl dan mengatasi masalah first and last mile. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, jumlah bas di Lembah Kelang adalah jauh lebih rendah jika kita banding dengan negara-negara lain. Hanya sekitar 1,500 bas prasarana di Lembah Kelang. Kalau kita banding dengan Singapura, 5,800. Hong Kong, 6,000. London, 8,600. Seoul, 13,500. Dari segi pengagihan sumber kerajaan, sudah bertahun-tahun tumpuan kita hanya kepada rail dan bas adalah tidak mendapat tumpuan yang baik. Tumpuan yang diberi antara rail dan juga bas adalah seperti langit dengan bumi. Puchong ingin tanya, jika kita boleh membelanja 100 bilion ringgit untuk membina MRT, boleh tak kita membelanja 2 bilion ringgit
untuk menambah jumlah bas dan bas mini secara besar-besaran di Klang Valley. Dengan 2 bilion ringgit, saya sudah kira-kira 5,000 bas dan bas mini boleh ditambah. Ini boleh meningkatkan jumlah bas di Lembah Kelang sebanyak 4 kali ganda. We can do wonders with just 2 bilion ringgit. Dan ini hanya adalah 2% daripada jumlah yang kita akan belanja untuk MRT. Ini adalah cadangan ke-6 Puchong. Seterusnya, saya ingin bergerak ke isu pendapatan rakyat. Puchong sangat bimbang apabila saya mendengar statistik yang diberi oleh kerajaan berkenaan dengan simpanan KWSP, di mana jika kita kira T20 memiliki 80% tabung KWSP, manakala B40 memiliki hanya 1% tabung KWSP. Saya khawatir jurang perbezaan pendapatan antara kaya dan miskin akan menjadi semakin ketara. Sememangnya, Gini koefisien Malaysia telah pun menurun dalam 2 dekad ini, dari 46.2 pada tahun 2000 ke 40 pada tahun 2020. Trend ini mungkin tidak akan berterusan. Oleh itu, Puchong sangat mengalu-alukan inisiatif yang dicadangkan dalam belanjawan ini yang berpotensi meningkatkan pendapatan rakyat, terutamanya B40 dan M40, seperti pengurangan cukai, inisiatif pendapatan rakyat, latihan kemahiran, inisiatif untuk memperkasa PMKS dalam jenis geran pinjaman dan jaminan pembiayaan. Walau bagaimanapun, inisiatif ini bukan baru dan pernah pun muncul dalam bentuk yang lebih kurang sama dalam belanjawan yang dulu. Puchong ingin tahu apakah perbezaan dasar ataupun pendekatan yang akan diambil oleh kerajaan. Salah satu perbezaan pendekatan yang Puchong ingin cadangkan ialah supaya Kementerian Ekonomi mengukur hasil inisiatif ini, iaitu measuring outcome. Kerajaan harus buat longitudinal study dengan mengumpul data pendapatan dan perkembangan pekerja setiap penerima inisiatif ini dan membentangkan laporan kajian ini di Parlimen dari semasa ke semasa. Dengan ini, Parlimen boleh menilai secara objektif sama ada inisiatif ini benar-benar membantu kumpulan sasaran dan seterusnya memperhalusi dan memperbaikinya. Our policies must be outcome-based and not theoretical or philosophical. Dengan izin. Ini cadangan ke-7. Isu terakhir yang saya ingin sentuh adalah berkenaan dengan perubahan iklim. Negara kita telah pun mengalami beberapa banjir besar dalam masa 2-3 tahun ini. Di Parlimen Puchong, kami mengalami banjir terbesar dalam sejarah pada tahun 2021 di Kampung Sri Aman, Kampung Tengah dan Kampung Bersatu. Banjir seperti ini akan menjadi semakin kerap dan serius akibat perubahan iklim. Tambahan lagi, keselamatan makanan akan menjadi semakin mencabar akibat perubahan iklim. Rakyat akan rasa tertekan dengan kenaikan harga makanan akibat gangguan rantaian global makanan. Ada lagi banyak kesan negatif akibat perubahan iklim seperti dari segi kesihatan, sumber air, biodiversity dan sebagainya. Dan seperti krisis lain, mereka yang di paling bawah piramid akan paling terdedang dengan risikonya. Persoalannya, adakah kita bersedia untuk menghadapi krisis perubahan iklim secara sistematik? Di samping itu, kita juga perlu tanya bagaimana Malaysia boleh meraih peluang apabila dunia menghadapi krisis perubahan iklim dan bergerak ke arah ekonomi rendah karbon. Dengan membangunkan industri hijau di mana Malaysia mempunyai kelebihan daya saing, kita boleh menarik pelaburan dan mewujudkan pekerjaan baru. Secara keseluruhannya, tindakan perubahan iklim perlu diambil oleh negara kita adalah merentasi kementerian dan juga melibatkan ketiga-tiga kerajaan, iaitu kerajaan tempatan, negeri dan persekutuan. Tindakan-tindakan perubahan iklim juga perlu sistematik dan konsisten, tidak kira siapa jadi kerajaan. Tuan Speaker, bagi saya 1 minit lagi saya habiskan. Oleh itu, Malaysia amat memerlukan kerangka undang-undang untuk menginstitusikan tindakan perubahan iklim dan memastikan bahawa Badan Penyelarasan dan Pelaksana mempunyai punca kuasa dan sumber yang mencukupi. Dengan itu, Puchong berharap Parlimen ini akan meluluskan Akta Perubahan Iklim seperti di negara UK, Sweden, Norway dan New Zealand dalam masa terdekat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada tahun 2019, masa saya masih Menteri Perubahan Iklim, saya telah pun mengumumkan di Parlimen
bahawa kita akan bentangkan RUU perubahan iklim di Parlimen menjelang tahun 2021. Usaha ini diperhentikan kerana langkah Sheraton. Selepas saya tanya berkali-kali di Parlimen, kerajaan masa itu akhirnya jawab bahawa mereka akan bentangkan RUU pada tahun 2025. Minggu lepas, saya dengar menteri sekarang memberi jawapan yang lebih kurang sama, bahawa RUU perubahan iklim hanya akan dibentangkan dalam masa 2 hingga 3 tahun. Saya ingin tanya, mengapa ia tidak boleh dilakukan dengan lebih awal? Sudah 3 tahun selepas langkah Sheraton, sudah tentunya kementerian sudah ada sedikit kemajuan dalam penggubalan RUU ini. Jika kita benar-benar fikir bahawa perubahan iklim adalah isu yang serius, if climate change is really an urgent issue, maka kerajaan perlu ada tindakan yang setaraf. Dengan ini, cadangan ke-8 Puchong ialah supaya kerajaan menggubal dan membentang RUU perubahan iklim pada tahun ini juga. Ini bukan sasaran yang mustahil, hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dalih. Itu sahaja 8 cadangan saya, Puchong sedia menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Sabak Bernam.